Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Dr. Qadri, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surau kita. Dan ini pertama kali saya masuk. Kira saya masuk tu pun macam syurga dunia dah. Rumah besar-besar. Saya tengok rumah kat ni, duk teringat rumah saya, perasan besar dapur rumah sini je. Duk agak-agak gitulah. Kan, kira rumah saya 3 kali langkah kan sampai dah di pintu depan. Rumah tuan-tuan boleh jamak qasar lah kira. Kira besar semua lah cerita tu. Tapi jangan duk pergi jamak qasar pula. Kan, tapi ibaratnya gitulah. Alhamdulillah. Itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam memang kena duduk rumah besar-besar dan memang kena kaya. Bila mana orang Islam kaya, insya-Allah kita akan dapat menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, sama ada yang wajib, apatah lagi perkara-perkara yang sunat, yang dituntut dan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi malam ni bukan nak main ceramah, saya tak arti ceramah, tapi saya main nak baca gitu wala. Hak ulama tinggi saya baca balik saja sebagai peringatan buat kita semua, terutamanya kita berada di dalam bulan Rajab, iaitulah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitu juga dengan bulan Sya'ban dan begitu juga dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Di antaranya kalau kita tengok para ulama yang terdahulu, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka sakit pada bulan Jamadil Akhir, maka mereka akan berdoa kepada Allah supaya mereka nak mati di dalam bulan Rajab. Kerana bulan Rajab di antara bulan yang disukai oleh baginda Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan apabila masuk saja bulan Rajab, seperti mana yang kita duk maklumlah, kita duk baca, bahkan kita hafal doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Itu kita duk tahu dah. Jadi malam ni saya nak ajak kita semua melihat firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kuliah malam ni berkenaan dengan Al-Isra wal Mi'raj, tapi saya tak mau cerita semayang 50 turun apa semua tu. Memang duk semayang dah hak main ni pun. Kan? Duk main ni pun memang semayang dah. Tak mau duk cerita naik langit pertama jumpa Nabi sekian, langit kedua, langit ketiga tu barangkali sebelum-sebelum ni pun kita dah dengar dah. Cuma pada malam ni kita nak ambil i'tibar, ibrah, apakah yang perlu kita ambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal surah Al-Isra, iaitu pada awal juzuk yang ke-15, tengah-tengah Quran adalah surah Al-Isra.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Pada ayat pertama surah Al-Isra ini Allah Ta'ala memuliakan subhana. Allah Ta'ala memulakan dengan kalimah subhana. Subhana membawa erti maha suci. Yakni subhanallah asra bi'abdihi. Maknanya gitu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kita nak tengok kalimah subhana. Perkataan subhana ini iaitulah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah, yakni bila mana kita menyebut subhanallah membawa erti kita telah memuji akan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menyatakan pujian itu terbahagi kepada beberapa jenis pujian. Yang pertama dia panggil puji qadim atas qadim, iaitu puji Allah akan zat dia sendiri. Sebagai contoh, Allah puji dalam ayat ni subhana, seolah-olah Allah nak menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya zat aku ini suci daripada segala sifat kekurangan, suci daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi aku. Tu jenis pujian yang pertama. Begitu juga ayat yang lain Allah puji zat dia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah, yakni sesungguhnya aku, kata Allah, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dia puji zat dia, bahawasanya aku yang paling berkuasa dan tidak ada kuasa yang lebih berkuasa berbanding kuasa aku. Itu contoh. Puji yang kedua iaitu puji qadim atas hadis, yakni Allah memuji makhluk dia. Contoh, Allah puji makhluk dia, Allah paling banyak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, kami utuskan kamu tidak lain dan tidak bukan membawa rahmat sekalian alam. Allah puji Nabi Muhammad. Dalam surah yang lain Allah menyatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu khuluqin azim, mempunyai akhlak yang agung, peribadi yang agung. Allah puji Nabi Muhammad. Allah Ta'ala juga memuji Nabi Muhammad dengan ayat yang lain. Allah Ta'ala puji dengan ayat yang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri kamu wahai Muhammad, bahawasanya ada uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik. Ada golongan yang Allah Ta'ala puji, antaranya orang yang beriman kepada Allah. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya hakikat manusia keseluruhan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang tak rugi, kata Allah. Ayat ni orang Allah pujilah golongan ni. Siapa? Amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, dan mereka sentiasa melakukan amal-amal soleh. Watawasau bil haqq, dan berpesan kepada kebenaran. Watawasau bis sabr, dan berpesan kepada kesabaran. Itu di antara contoh Allah puji akan makhluk dia. Qadim, puji hadis. Dua. Yang ketiga dia panggil puji hadis atas qadim. Menatang apa ni ustaz ni main cerita ni bunyi lagu hadis bodoh juga. Kan? Saya tak reti duk ceramah-ceramah ni. Kan? Kita ustaz cerai-cerai gitu ya. Cak ayam kampung ya. Kan? Jadi puji yang ketiga iaitulah puji hadis atas qadim, makhluk memuji Allah. Contohnya apa dia? Subhanallah walhamdulillah
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu kita duk puji lah tu. Maknanya kita ni siapa? Benda baharu. Apa benda baharu? Makhluk. Manusia makhluk? Ya. Bila kata manusia makhluk, dahulunya tidak ada, sekarang sekarang ada. Lepas ni tak ada pula. Serupa chip semua. Sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi kita nak ibarat chip semua. Dulu tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada, lepas tu ada balik. Jadi kita ni sifat kita apa ni? Sifat hadis, sifat baharu. Jadi bila kita puji Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat, alhamdulillah. Tengok benda yang luar biasa, subhanallah. Tengok orang aksiden ke, orang kena musibah ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok ombak besar ke apa ke, bukan ombak rindu. Ombak rindu lain. Ombak rindu dia tak boleh kata subhanallah, dia kena inna lillah tu. Biar mampus awal gitu apa. Kan? Melakukan maksiat pada Allah. Contoh gitu. Nah, jadi apa? Tengok ombak besar, kita kata apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kuasa, tiada daya yang lebih hebat berbanding kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita puji Allah. Puji yang keempat dipanggil puji hadis atas hadis. Puji makhluk atas makhluk. Contoh saya masuk tasang ni tengok, cantiknya rumah. Tu puji makhluk lah tu. Saya puji rumah. Rumah tu makhluk, dulu tak ada. Lepas tu ada. Lepas ni kiamat remuk redam lah. Jadi tengok kereta kawan kita, cantiknya. Tengok gerek Dr. Kadri apa, duk kayuh gerek selalu kan. Dengan sajian kita. Duk kayuh gerek, cantiknya. Tu puji tu, puji makhluk. Puji bini kita, comelnya yang pipi merah, contoh. Puji suami kita, handsome-nya bang. Tu puji ke atas makhluk adalah termasuk dalam bahagian pujian yang keempat, yakni puji makhluk atas makhluk. Jadi pada ayat pertama surah Al-Isra ini, Allah Ta'ala mulakan subhana, maha suci Allah. Yakni Allah mensucikan zat dia. Baik tuan-tuan. Apa hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan zat dia pada awal ayat ni? Yang pertama dapat kita ambil pengajaran bahawasanya akidah yang sahih ataupun akidah yang benar yang bertepatan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, ataupun akidah yang selari dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitulah tanzih, kita mensucikan zat Allah daripada segala sifat-sifat yang kurang. Satu. Yang kedua, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat makhluk. Tak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ataupun mudah kita faham, kita menjisimkan Allah, mentajsimkan Allah, seolah-olah Allah Ta'ala sama macam makhluk juga. Contohnya, kita kata apa? Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Zahir ayat Quran macam tu. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan mereka. Dia duk faham kata tangan. Jadi bila tangan daripada kepala bau sampai hujung jari. Dalam otak kita, pemikiran kita, bila kata tangan, ni lah tangan. Jadi kalau dia menyatakan tangan manusia sama juga seperti mana Allah ada tangan, maka boleh jatuh kufur, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Jadi hikmah yang kedua pada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak ajak, kalau kamu menyamakan aku dengan makhluk, sudah semestinya tidak sama. Sedangkan dalam hadis Nabi menyatakan tentang nikmat syurga, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam syurga ni apa saja hak kamu pernah tengok, tak ada langsung hak dalam syurga. Tak sama langsung. Kalau kita kata dalam syurga suara burung macam ni, macam dekat ni kot aku dengar. Tak sama. Kalau kita duk bayang kata mahligai dalam syurga macam rumah kita di atas muka bumi, pun tak sama. Maka mafhum mukhalafah, makna berlawanan daripada situ. Kalau makhluk Allah yang nama syurga pun tak dapat kita nak gambarkan, bahkan tak sama,
apatah lagi kita nak gambarkan sifat ataupun zat Allah Subhanahu wa taala, lagilah tak sama. Itu dua. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga bahawasanya di dalam ayat pertama Allah mulakan dengan subhana, maha suci Allah. Di sini dia hanya orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala sahaja akan membenarkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tapi kalau dia tak kenal, dia kata betul ya. Betul ke? Maknanya dia punya iman dia punya akidah dia ada problem, ada masalah. Sebab itulah wajib bagi kita sekalian mukallaf, kita semualah orang mukallaf, mempelajari 3 ilmu fardu ain. Wajib kena belajar. Siapa tak belajar dosa. Dan siapa yang ada kuasa, yakni ada kudrat untuk pergi mengaji tapi tak pergi mengaji, maka dia termasuk di dalam orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna kata fasik ni dia orang yang sentiasa berada dalam keadaan berdosa sampailah dia mati bertemu dengan Allah. Dia kata saya pergi mengaji dah ustaz, oi tak faham. Faham tak faham nombor 2, penting main mengaji dulu. Hak bagi faham ni bukan kita, hak bagi faham ni Allah Taala dengan cara usaha. Tapi kalau duduk di rumah, duduk melenggak saja, tak jadi cerita. Nah, dia teringin nak jadi pilot tapi duduk di rumah, buku apa pun tak, pergi mengaji pun tak, gear kapal terbang pun tak tahu duduk tang mana. Jadi ya pilot. Dia tak jadi pilot, dia jadi haklim, menjadi mengarut. Maka begitulah juga ilmu, kita mempelajari ilmu tauhid. Itu hak pertama, wajib kena belajar ilmu tauhid. Sebab itu dalam Quran Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makna kata fa'lam apa dia? Ketahuilah. Makna kata belajarlah akan sifat Allah, yakni kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimah subhana, maha suci Allah. Baik. Allazi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan. Yang telah memperjalankan bi 'abdihi, hambanya. Jadi Allah menggunakan bi 'abdihi kalimah abdun, hamba. Merujuk kepada apa? Ulama menyatakan ini dalil bahawasanya bukti Allah Ta'ala mengiktiraf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dia. Nah, Allah Ta'ala sebut sendiri, aku memperjalankan hambaku. Siapa ni? Nabi Muhammad bi'abdihi di sini. Maka membuktikan Allah Ta'ala memperakui, Allah berikrar, dan Allah sebut secara jelas Muhammad itu adalah hamba aku. Baik, apa yang kita dapat belajar tuan-tuan di sini? Dapat belajar bahawasanya menolak fahaman yang menyatakan bahawasanya para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah. Mereka bukan daripada genetik, mudah kita kata bahasa sains kot, no? Daripada genetik Allah, tak, bukan dia. Nah, Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau Allah Ta'ala tak beranak dan tidak diperanakkan, makna Allah tak ada mak, Allah tak ada ayah, Allah tak ada anak, Allah tak ada bini, Allah tak ada pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut di sini bi'abdihi, aku memperjalankan hambaku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan kena mengaku Nabi Muhammad ni walaupun Rasul, tapi dia adalah hamba Allah. Dan Nabi melarang kita memuji Nabi berlebih-lebihan. Puji boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Seperti mana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka menyatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dia kata Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita tanya, pasal apa kamu mengatakan Isa itu anak Allah? Mereka kata Isa ni pelik ke? Pasal apa pelik? Sebab dia tak ada pak, dia ada maknya. Sebab pelik, pak tak ada, mak ada. Tu jawapan dia.
Maka ulama Islam menjawab, kalau atas dasar kamu menyatakan Isa itu anak Allah kerana dia tak ada pak, cuma ada mak, lebih baik kamu ambil Nabi Adam jadi anak Allah. Dia tak ada pak, tak ada mak terus. Dua-dua tak ada. Lagi Power Ranger pada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka di sini menunjukkan apa? Mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan sebagainya, diseskrah lah mereka duk panggil itu. Sebenarnya mengikut hawa nafsu mereka sahaja, dan mereka mengambil apa yang diambil daripada paderi-paderi mereka yang tidak memahami Taurat dan juga Injil, kitab-kitab yang terdahulu. Maka itu yang pertama. Boleh tak puji Nabi Muhammad? Boleh. Tetapi jangan berlebihan macam orang-orang Nasrani. Kita pergi kata Nabi Muhammad ni anak Allah Ta'ala, tak boleh, syirik pada Allah. Kita mengatakan Nabi Muhammad ini apa dia? Ruhullah, roh Allah pun tak boleh juga. Maka sebab itu di antara persamaan Syiah yang ada pada hari ini dengan Kristian lebih kurang sahaja. Mereka bertuhankan siapa? Bertuhankan Ahlul Bait. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Hasan, Husin dan 12 imam yang lain, seolah-olah 12 ini maksum daripada kesalahan. Sedangkan mereka tidak maksum. Mereka bukan daripada kalangan al-anbiya wal mursalin, bukan daripada kalangan nabi dan juga rasul alaihimus salatu wassalam. Satu. Yang kedua, bi'abdihi diambil daripada kalimah abdun, daripada kalimah hamba, yakni Abdullah, hamba Allah. Apa yang kita dapat belajar, tuan-tuan? Kita dapat belajar bahawasanya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Muhammad saja. Istilah mudah kita faham kalau dalam IC Muhammad lah. Tapi nama yang dinisbahkan kepada baginda lebih daripada Muhammad lagi, banyak lagi nama. Sehingga kan disebutkan oleh Al-Imam Ismail An-Nabhani rahimahullah dalam kitab beliau Wasailul Usul menyatakan bahawasanya sebahagian ahli sufi menyatakan nama Allah Subhanahu wa taala ada 1000 nama dan nama Nabi kita Muhammad pun ada 1000 nama, yakni yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Qustullani rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya setiap nama yang baik dan setiap sifat yang dipuji oleh manusia semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata sepakat manusia, tak kira hang Islam hang bukan Islam, orang Islam kata sifat ni baik, orang kafir kata yang ni baik, semua tu ada belaka pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga di antaranya, tuan-tuan, kata para ulama, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antaranya pendapat Al-Imam As-Suyuti mengatakan nama Rasulullah ada lebih kurang 500 nama. Banyak nama Nabi Muhammad. Dan begitu juga disebutkan dalam kitab Barakatul Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, lebih kurang nama Nabi Muhammad 570 lebih nama yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan ulama kata kaedah dia senang. Bila mana banyak nama merujuk pada satu benda, menunjukkan benda itu benda yang mulia, yang ada nilai, yang dia punya harga dia mahal. Contohnya Makkah Al-Mukarramah. Banyak nama. Hak kita duk tahu Makkah, lepas tu apa lagi? Ummul Qura, Baladil Amin. Hak duk sebut dalam Quran kita duk dengar tu kan. Tetapi nama bagi Makkah Al-Mukarramah lebih daripada 25 nama yang dinisbahkan kepada bumi Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga dengan bumi Madinah Al-Munawwarah, lebih daripada 10 nama yang disandarkan kepada Madinah Al-Munawwarah. Maknanya mulia. Begitulah juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga, pada kalimah bi'abdihi ini, abdun, ulama mengatakan Allah Ta'ala sebut kalimah hamba merujuk kepada Nabi Muhammad sudah mempunyai kesemua ciri-ciri yang layak digelar sebagai hamba Allah. Maknanya Nabi Muhammad ni tidak ada sifat yang kurang,
melainkan semuanya sifat yang sempurna dan memang layak pun panggil hamba Allah. Cuma masalahnya tuan-tuan, kita lah. Kamu siapa? Saya hamba Allah. Agak-agak cukup ke tak cukup sifat tu? Nah, cukup ke tak cukup sifat yang dikatakan kita ni hamba Allah? Maka ulama membahagikan yang dikatakan hamba Allah ini ataupun ubudiyah, kehambaan seseorang itu kepada Allah, ada dua golongan, dua tingkatan. Tengok hak mana. Tingkatan yang paling tinggi dia panggil as-sabiqun, yang kehadapan. Yang kedua dia panggil ashabul yamin. Ashabul yamin ni kita apa? Golongan kanan lah, ataupun orang hak baik lah cerita dia. Duduk bawah nombor 2. Kita duduk baca surah Al-Waqi'ah tu kan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Pas sampai habis tu ada ashabul yamin, ashabul shimal. Orang golongan yang dapat buku suratan belah kiri, yang mendapat buku suratan amalan belah kanan, yakni ashabul yamin. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada as-sabiqun, hak nombor 1 punya. Apa maksud dia? Ciri-ciri as-sabiqun, hamba yang as-sabiqun, yang pertama melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua, tak ada tinggal pun. Yang kedua, meninggalkan kesemua larangan Allah Subhanahu wa taala. Benda maksiat tak ada langsung. Dan yang ketiga, tidak terlibat dengan perkara-perkara syubhah, apatah lagi perkara haram. 3. Dan yang keempat, mereka mengambil dunia hanya sekadarnya sahaja. Maknanya, ambil dunia tetapi sekadar untuk keperluan hidup, dan selebihnya mereka guna untuk keperluan mereka untuk hari akhirat. Ini golongan yang pertama. Satu. Golongan yang kedua dipanggil ashabul yamin. Duduk bawah nombor 2. Orang yang menghambakan diri pada Allah juga, tapi dia nombor 2. Ranking nombor 2. Siapa buat benda-benda yang wajib, buat benda-benda yang sunat, tetapi dia leceh sikit. Leceh tang mana? Kadang-kadang. Kadang-kadang terlibat dengan benda syubhah, dan kadang-kadang terlibat dengan benda yang haram. Kita duk hak nombor 1 ke, hak nombor 2 ke? Hak 1 tu sebut dah. Nombor 2 pun sebut dah, tapi dia leceh tang nombor 3. Dia ada juga terkait dengan benda syubhah, dan ada juga kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang dia terbuat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam saya habang awal tadi, saya bukan nak main cerita bab sembahyang 50 waktu, 100 waktu, batu malaikat bawa apa semua. Tak. Cuma kita nak ambil pengajaran daripada firman Allah tu, banyak benda yang kita boleh belajar dan ambil iktibar. Di samping peristiwa-peristiwa yang Allah tunjuk kat Nabi itu juga sebagai top up tambahan sahaja. Baik. Yang ketiga, pada kalimah bi'abdihi. Dia mengaji satu huruf ni lambat habislah doktor. Kan? Jadi saya duduk baca di pondok pun gini jugalah. Baca kat anak murid kita pun lagu ni juga. Sampai dia cemuih. Dia kata, ustaz, buat lambat ngak. Lambatlah nama mengaji. Kalau ceramah dia goreng ya. Kan? Dia ceramah dia goreng, dia kono ni, dia masuk politik sikit, dia keluar sikit, lepas tu dia masuk sikit hanu dia kono. Waalaikumsalam, selamat hari raya Maah Zahid dan Batin. Begitu ya. Jadi kalau ceramah ni dia tak buka kitab pun tak apa. Dia goreng pimai habis sejam. Tapi bila mengaji kitab ni tuan-tuan, apatah lagi melibatkan ayat Quran, tafsir dan sebagainya, tak boleh duk tafsir ikut kepala otak kita. Kerana ditakuti menyalahi. Bahkan hukum menafsirkan Al-Quran dan hadis tanpa ilmu, hukum dia berdosa besar. Takut kita dusta atas Nabi. Baca hadis Nabi itu betul dia hadis sahih Bukhari. Tak pergi dia syarah kot lain. Sedangkan Nabi tak maksudkan macam tu. Dia pi bubuh makna lagu lain. Maka orang ini orang yang berdusta di atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, kalimah bi'abdihi. Bi'abdihi di sini merujuk kepada
peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj berlaku kepada Nabi SAW dalam keadaan sedar. Satu. Yang kedua, bersama dengan jasad tubuh badan. Dan yang ketiga, bersama dengan roh. Makna kata macam mana kita ada lah ni, lagu itulah Nabi SAW sedar. Baik. Sebab apa dikatakan macam tu tuan-tuan? Sebab apa tak dikatakan Nabi mimpi sahaja? Sebab bila mana kita tengok selepas daripada Nabi balik daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi cerita kepada penduduk Mekah tentang apa yang berlaku kepada Nabi, maka ada sebahagian orang Islam yang lemah iman pada ketika itu, mereka kembali kepada kekufuran. Pasal apa? Sebab Nabi habang, aku pi dengan diri aku, macam mana aku sedang, lagu itulah aku merasai perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Maka orang tak boleh terima kan, ni semua gila cerita mengarut semua ni. Tapi kalau kita pun tuan-tuan, balik sehari tidur, besok pi duduk di kedai kopi ke apa-apa, duduk sembang dengan kawan. Semalam aku pergi London. Lepas aku pergi London, aku pergi Argentina. Lepas Argentina, pergi ziarah sat kubur Maradona apa habis kurang. Tak tahulah Maradona tu. Ni nama pun kata mimpi. Dia bohong gitu. Jumpa Maradona, jumpa Lionel Messi, lepas tu patah balik pergi jumpa Sultan sana, Sultan sini, lepas tu pergi buat umrah apa bla 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 bla. Lepas tu kawan dia kata, betul ya? Dah aku mimpi ya. Kawan tu, oh mimpi ya. Okey lah. Okey. Mimpi biasa. Tapi kalau kita kata, tak mimpi aku pergi sungguh, orang akan left group terus kita. Remove terus. Dia kata, dia ni gila. Confirm lah ni. Faya putih mah. Pasal apa? Pasal dia habak dia dengan diri dia tu pergi. Tapi Nabi Muhammad SAW, atas dasar inilah orang tak percaya. Tak setuju. Mereka kata Muhammad ni dah gila. Tak apa betul. Macam mana dia boleh pergi sampai langit ketujuh? Tak sampai pun sepenuh malam dia patah balik mai dah. Tak boleh. Gila Muhammad ni. Maka di sinilah ulama kata peristiwa ini berlaku dengan roh dan jasad Nabi SAW. Kalau mimpi, orang tak kata. Kan? Baru ni saya mimpi. Bukan baru ni. Mari saya mimpi. Saya mimpi tuan-tuan naik kereta Mercedes. Mimpi pula naik kereta Mercedes. Kan? Naik kereta Mercedes kalau putih. Saya bawa punya laju tuan-tuan. Lepas dalam palayak mana tak tahu. Boom, dia tu. Yang syoknya kereta tu tenggelam sampai bawah. Saya boleh tarik bini saya keluar. Ni cerita mimpi ni. Tuan-tuan dengar. Oh mimpi biasa. Tapi kalau sahabat kata betul. Tak betul jadi betul. Lepas tu tuan-tuan keluar lagi ni tanya Dr. Qadri. Aku duk berasa lah doktor. Ustaz ni cakap tadi ni semua dalam kuliah dia kita tak boleh pakai. Dia waya aku duk rasa ni. Tak apa nak betul ni. Pasal apa? 3 suku. Mimpi. Lepas tu orang main selamat saya apa semua. Lepas tu tuan-tuan tiba-tiba babak tu tukar saya duduk di Guangzhou, China. Ni cerita mimpi. Cerita mimpi. Tapi betul lah mimpi. Duduk di Guangzhou, China ni tuan-tuan. Saya duduk dia kelang kontainer mana tak tahu depa lockdown tu. Ni cerita COVID semua ni dia main ni. Lepas tu tuan-tuan, saya masuk dalam satu bangunan tu. Jalan bangunan tu tuan-tuan dari tingkat atas sampai ke bawah hanya besar kita boleh mengiringnya. Tuan-tuan boleh terima tak bangunan tu? Nak naik satu tingkat ke satu tangga dia tu boleh mengiringnya. Punya sempit bangunan dia. Tuan-tuan kata ni aku tak percaya cerita ni bangunan apa ni, pelik ni. 2. Yang ketiga tuan-tuan, ni lagi best. Turun tu tuan-tuan. Tak ada siapa pun di Guangzhou tu. Saya seorang ya. Dia boleh terima. Tak ada siapa. Lockdown kira semua keluar pada daerah tu duduk talin. Guangzhou tu saya yang punya. Abang long kawasan lah waktu tu. Lepas tu anjing ligan bawa semua tuan-tuan. Bini gerak. Abang subuh dah. Mimpi. Nampak tak? Hak awal tak sat ni aksiden ni matang poh. Tiba-tiba duduk di Guangzhou. Mimpi. Benda biasa. Tapi Nabi Muhammad cerita bukan mimpi. Nabi cerita aku pergi sungguh. Maka menyebabkan sebahagian daripada orang yang beriman. Mereka
kufur kepada Allah, kembali kepada kekufuran, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi kalaulah peristiwa ni berlaku dengan roh Nabi sahaja, tak berlaku dengan jasad, yakni dalam mimpi, nescaya kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Allah Ta'ala akan sebut subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan biruhi dengan roh abdihi, hambaku. Yakni makna kata cerita ni Al-Isra' wal Mi'raj ini berlaku hanya dalam mimpi sahaja. Jadi kalau dalam mimpi pun tuan-tuan, pitang mana apa orang tehran pasal mimpi. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, boleh jadi, boleh jadi tak jadi. Tetapi Nabi sebut, dah, aku bukan pi dalam mimpi. Aku pi macam mana hampa tengok lah ni aku sedar, begitulah juga aku pi melalui peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Baik, lailan pada suatu malam. Lailan, adakah sepenuh malam? Tidak. Tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana apa tidak? Kerana para ulama menyatakan Nabi SAW pada ketika itu, peristiwa ini berlaku pada pertengahan malam. Selepas daripada masuk waktu Isya, Nabi SAW tu ada lagi di bumi Makkah Al-Mukarramah. Jadi peristiwa ni berlaku separuh daripada malam, dan Nabi kembali semula ke Makkah sebelum masuknya waktu subuh. Satu. Yang kedua, hikmah sebab apa berlaku pada waktu malam. Awak tak buat waktu siang. Boleh tak buat? Boleh buat. Tapi Allah pilih pada waktu malam. Maka ulama sebut beberapa sebab. Hikmah Allah pilih pada waktu malam. Yang pertamanya tuan-tuan, ulama mengatakan waktu malam ini adalah waktu yang kosong dan waktu yang lapang. Pada adatnya, manusia waktu malam dia akan berehat. Mana kata, malam kita tak kerja teruk macam siang. Selalu orang balik kerja waktu malam, dia main sembahyang apa semua, lepas tu dia balik rehat sementara dia nak tidur. Maka ni tuan-tuan, sebab waktu malam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Taala nak menggambarkan waktu malam ini adalah waktu yang paling terbaik seseorang hamba bangun beribadah kepada Allah. Berdasarkan firman Allah, qumil laila illa qalila. Wahai Muhammad, bangunlah pada waktu malam walaupun illa qalila, sedikit sahaja. Maknanya Allah nak ajak kita waktu yang paling terbaik. Kita bangun beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu malam. Tapi janganlah awal malam. Pukul 12 bangkit dah. Lepas tu, dia mayang sampai subuh besok, pening. Pergi kerja besok, patut kerja di Komtar, dia punya. Pergi Menara Kuala Lumpur sana, no. Awalnya pening. Dia bangkit awal sangat. Dua sebab. Sebab yang ketiga, ulama menyatakan apa? Waktu malam ini adalah waktu yang pada siangnya, manusia tak boleh buat benda tu. Tapi waktu malam, dia boleh buat benda tu. Berdasarkan firman Allah, waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Makna apa pakaian? Antaranya ulama mengatakan pada waktu siang kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tak sama dengan waktu malam. Waktu siang anak pergi sekolah, isteri pergi kerja, kita pergi kerja masing-masing di tempat kerja. Tapi bila mana balik, apa yang kita nak buat kepada anak kita, waktu malam kita boleh buat. Barangkali kita nak sembang dengan dia ke, kita nak main dengan dia ke, kita nak bawa pergi makan ke apa ke, berkasih sayang dengan dia ke, waktu malam. Begitulah juga dengan isteri kita ataupun suami kita. Mungkin pada waktu siang, mana dia nak dan berasmara dana dengan bini dia waktu siang. Kan? Tapi bila mana waktu malam, maka itu waktu yang sesuai. Tuan-tuan jangan minta berhenti awal kan. Sahabat abang kata malam hak sesuai tu kalau nak balik terus ya. Mana ni tak Isra' Mi'raj kan? Ini contoh sebab Allah Taala memilih pada waktu malam. 3. Yang keempat tuan-tuan, sebab memilih pada waktu malam, di antaranya waktu malam ni pikiran manusia. Hak ulama sebut waktu malam ni otak dia tidaklah sibuk seperti mana waktu siang. Bila kita balik, kita
rehatkan otak kita, maka hikmah daripada otak kita yang kosong daripada memikirkan kekusutan kerja dunia dan sebagainya, pada ketika itulah waktu malam itu kita bangun, otak kita fresh, kosong, dia akan mendatangkan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu yang duk mangkit malam, dia boleh rasa bila bangun malam, contohlah dia mangkit awal lah ni, subuh lewat 6 lebih waktu subuh, dia mangkit pukul 5, sejam sebelum, sejam setengah sebelum dia mangkit mayang sunat kan. Walaupun anak dia ramai, anak kecil ramai, tapi waktu tu sunyi, siapa pun tak ada. Bukan siapa pun tak ada mati, maksud siapa pun tak ada celik waktu tu. Tak dengar apa pun. Kita semayang pun dia jadi tak wah-wah waktu tu. Tapi kalau la ni mayang wah-wah tak? Dia wah-wah juga. Wah-wah, anak duk bising, baca ke tak baca Fatihah? Baca tak baca Fatihah? Baca tak baca Fatihah? Leh kali orang mayang Isya, dia maghrib tak bihi. Betul tak? Duk tazak ni. Maka pada waktu malam, waktu yang paling sesuai dan waktu yang paling mudah kita nak mendapatkan khusyuk. Dan di antaranya tips untuk kita nak mengulang apa yang kita hafal. Tak semestinya Al-Quran, apa-apalah. Tapi selalunya kalau di ma'had tahfiz, memang sebelum subuh wajib dia mengulang Al-Quran. Kerana waktu pagi tu otak dia akan fresh, memang senang dia nak ingat. Kan? Ataupun ayah-ayah yang duduk depan saya ni, mungkin kerja pensyarah ke, apa-apalah, duduk mengaji ke, sambung mengaji ke, apa ke, ataupun dah kerja dah, kita nak ingat balik apa hak kita mengaji di U ke apa dulu maka baiknya kita baca sebelum subuh dan juga selepas subuh. Kerana itu waktu otak kita cukup baik untuk mengingat. Jadi tuan-tuan, ini hikmah Allah memilih waktu malam sebagai berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang seterusnya pasal apa waktu malam? Kerana Allah memuliakan waktu malam, pada waktu malamlah berlakunya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ulama kata tidak ada siang hari yang lebih baik 1000 bulan. Melainkan pada waktu malam, yakni malam Al-Qadar. Nampak ada tuan-tuan? Ini hikmah di sebalik Allah memilih pada waktu malam berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Secara ringkas, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nama dia Al-Isra'. Al-Isra'. Daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha maka dia panggil Al-Mi'raj. Jadi cerita tentang Al-Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala cerita pada juzuk yang ke-29 surah Al-Ma'arij. Dicerita juga dalam surah An-Najmu, cerita pasal bintang pun disebutkan tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Baik tuan-tuan, sebagai penutupnya ringkas-ringkaslah. Tengok tuan-tuan pun macam nak pergi naik buruk satu macam ya. Kan? Nak pergi naik buruk pada ada kambing golek ke apa tuan pegang? Kambing golek ya, ke buruk golek apa pula ni? Main buruk golek pula. Baik. Jadinya soalan, sebab apa Allah Taala pilih Masjidil Aqsa tak pilih terus Madinah Al-Munawwarah? Beberapa sebab. Sebab yang pertama, kebanyakan para nabi datangnya daripada bumi Palestin. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun nabi daripada kalangan Bani Israel. Yang kedua, bumi Al-Aqsa, terutamanya Masjid Aqsa itulah, adalah satu-satu ataupun bumi Palestin, bumi Al-Aqsa itu adalah bumi yang lebih dekat dengan langit Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata, mungkin kita Malaysia duduk tang ni, Al-Aqsa duduk atas sikit tang tu. Contoh gitulah, bahasa mudah kita faham. Jadi, ulama menyatakan bahawasanya negeri ataupun tempat yang dinamakan Al-Aqsa itu kedudukannya lebih tinggi dengan lebih dekat dengan langit Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab. Sebab yang ketiga apa? Sebab yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan manusia bahawasanya Al-Aqsa adalah kiblat para nabi yang terdahulu sebelum ianya dipindahkan ke Masjidil Haram.
Maka apa tuan-tuan? Maknanya kemuliaan yang Allah Ta'ala nak tunjuk di sini bahawasanya Masjidil Aqsa itu adalah kiblat yang diikuti oleh umat yang terdahulu dalam ibadah, dan Allah Ta'ala panggil mai Nabi Muhammad seolah-olah nak abang Muhammad ni kiblat tok nenek moyang hang dulu ni, dan hang abang kat umat hang di sini juga kiblat tok nenek rasul-rasul mereka, dan satu hari nanti akan berpindah kiblat ke mana? Ke Masjidil Haram. Maka itu di antara sebab Allah memilih Masjidil Aqsa, tidak memilih Masjidil Nabawi, Nabawi Asy-Syarif. Sedangkan Masjid Nabawi memang tak ada lagi pun waktu tu. Tidak ada lagi Masjid Nabawi. Yang seterusnya tuan-tuan, peristiwa ni berlaku bila banyak pandangan, lebih daripada 10 pendapat ulama mengatakan ada hak kata berlaku waktu sekian. Tetapi pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berlaku 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 tahun sebelum Nabi hijrah, maka berlakulah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Pada tahun Al-Isra wal Mi'raj ini berlaku, apa yang berlaku sebelum tu? Iaitulah wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya siapa lagi? Tok Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafatnya siapa lagi? Abu Talib, bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Kan Tok Wan Nabi, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, dalam riwayat yang lain mengatakan selepas daripada Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi ini tak happy macam kebiasaan. Sehingga kan Sayyidina Umar nak pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, tak mau menikah lain ke? Sayyidina Umar tak berani tanya. Sebab apa? Takut soalan dia tu menyinggung perasaan Nabi SAW. Kalau kita ke kawan kita bini dia meninggal ke, malam tu hantar WhatsApp dah. Ni janda 3 orang, tu dia. Baru mati siang tadi. Tahlil pun tak dah buat lagi, hantar siap dah. Ni 3 duk tunggu ni. Pilih hak mana? Hak kerja sini dah, kerja sini dah. Tak ada habis lagi, hantar siap dah. Dia tak tanya hang sedih ke tak sedih ke apa. Dia kira nak suruh menikah dulu ya. Tapi contoh ya, abang menikah celek langsung. Kan? Abang nikah celek langsung. Tapi Sayyidina Umar tak berani pergi tanya. Akhirnya diperintahkan oleh sahabat Nabi, seorang perempuan pergi. Lupa dah nama dia. Perempuan ni pasal apa pilih perempuan ni, tak pilih orang lain? Kerana ulama mengatakan perempuan ni dia punya bahasa dia cukup lunak, lembutnya. Kalau dia tanya Nabi tak mau menikah pun kira seolah-olah tak menyakitkan Nabi. Maksudnya ayat dia kira powernya, punchline sampai punya. Ada orang bagi punchline teruk, pi kedai beli apa dia roti gardenia, kedai tutup. Lah, apa tu punchline datang apa? Kan? Pergi kedai beli roti gardenia, kedai tutup. Ho. Kita pun pelik. Dia buat lawak, dia gelak. Nak kata gila, tak gila, tapi ramai ke orang nak tengok. Kan? Maknanya apa? Bahasa dia tu Nabi dengar sedap. Bila dia tanya, maka pada ketika itu tuan-tuan diberi pilihan. Maka Nabi SAW pilihlah isteri yang selepas daripada Sayyidatuna Khadijah, perkahwinan Nabi yang seterusnya. Jadi Nabi berkahwin dengan isteri yang seterusnya, Sayyidatuna Saudah kalau tak silap, setahun selepas daripada wafatnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Setahun lepas tu ni baru meninggal 24 jam. Lepas tu esok kahwin dah. Mana hak ni duk spare siap dah kata. Memang duk doa tu bagi mati dulu. Tu dia celaka punya lelaki. Bukan tang ni lah Zimbabwe tang ni tak apa. Apa contoh. Tapi itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, yang terakhir. Allah ni habis tuan-tuan tak nak cakap kan. Yang terakhir tuan-tuan, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala beri beberapa kelebihan pada Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada orang lain dan nabi-nabi yang lain. Dan kelebihan ini juga diberikan secara tidak langsung kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat-umat yang lain.
Duk ada lebih kurang 23 tuan-tuan. Kamu kalau sebut 23, lagi borok goreng di belakang nanti dia hilang. Nulah hak kita nak buat moral ke apa lagi ni. Kan duduk pusing-pusing gitu dah doktor kata dia kata. Kan, contoh. Baik, apa dia yang Allah Ta'ala bagi tuan-tuan dalam peristiwa tu? Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi 15 kelebihan yang kita kata khusus dan 8 kelebihan yang ekstra yang ditambah. Semuanya jadi 23 lah. Baik. Yang pertama antaranya Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, aku menjadikan nama kamu selepas disebut nama aku, nama hang mesti ada. Apa dia tuan-tuan? Kalau dalam azan ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini janji Allah. Hatta orang nak masuk Islam pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini janji Allah. Makna Allah bagi tak? Bagi. Yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya, wahai Muhammad, aku menjadikan tidak sah khutbah umat kamu kalau tak selawat kepada kamu. Kalau tak selawat dan tak sebut nama hang secara jelas, tak boleh sebut dengan samaran-samaran saja, kena sebut dengan jelas. Maka syarat ataupun rukun khutbah dia kena berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pompang-pompang sampai luruh speaker masjid pun dia tak selawat, tak sah khutbah dia pada hari tersebut, Jumaat ataupun khutbah yang lain, khutbah raya lah. Dua. Yang ketiga, wahai Muhammad, aku lapangkan dada kamu, yakni kamu jadi orang yang tak berdendam dengan orang. Alam nashrah laka sadrak, kami lapangkan dada kamu. Tiga. Yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, aku perintahkan umat kamu semayang 50 waktu. Ini sebelum Nabi turun 50 waktu. Mudah kita faham, umat Nabi Muhammad semayang 5 waktu, pahalanya sama macam 50 waktu. Jadi ada orang dia sehari semayang 1 saja. Pasal apa? Pasal hak lebihnya pahala cover dah hak 4 tu. Ada tak? Ada. Hak jadi kawak punya orang. Dia kata tak apa. Dia kata kira dah cover tu 1 waktu 50 pahala dah dapat 50 waktu. Jadi kira okey lah. Dia kata 10 hari tak semayang. Dia kali siap dah 10 kali 5 50. Kira clear dapat dah pahala. Baik. Lagi apa dia tuan-tuan? 5 antaranya Nabi Muhammad punya umat yang last sekali di dunia, tetapi umat yang terawal sekali akan dihisab, akan dihitung, akan diproses oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak. Tentu. Lagi antaranya, wahai Muhammad, kami bagi kepada kamu sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang kami tak bagi kepada mana-mana Nabi dan Rasul dan umat-umat sebelum ni, iaitulah suratul Fatihah. Sebab tu para ulama tafsir menyatakan surah Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali. Turun hak pertama dalam Al-Isra' wal Mi'raj. Bukan maksud kata turun, maksud kata dapat ke Nabi tu pertama, lepas tu kali yang kedua turun di bawah lah, di bumi lah kita kata. 2 kali turun. Yang pertama di Sidratil Muntaha, yang kedua di muka bumi. Dia panggil sab'ul mathani. Dan wahai Muhammad, kami bagi apa lagi kat umat kamu? Kami bagi ayat-ayat yang terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai habis surah Al-Baqarah. Itu adalah surah yang Nabi ambil dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi tuan-tuan, semua ada 23 kan. Hak lebihnya tuan-tuan balik pi baca lah. Kalau nak habaq semua jenah lah tuan-tuan kan. Jadi itu sebagai kita kata murajaah, revision, ulang kaji sahaja daripada hak kita nak habaq malam ni, supaya apa tuan-tuan? Supaya yang pertama kita dapat mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad ini hamba Allah Subhanahu wa taala, dan jenis hamba ni ada 2. Hak pertama tadi as-sabiqun, yang kedua ashabul yamin. Kita duk tang mana? Kalau dalam 2 tu kita duk tang mana?
Nah, dan kita dapat juga bahawasanya Allah Ta'ala mulakan dengan subhana di sini. Allah nak ajak kita, Allah ni bersifat dengan sifat yang suci, tak sama dengan makhluk. Jadi kalau kita pi duk samakan Allah Ta'ala dengan makhluk, makna kata tak betul lah pegangan kita tu, tak selari dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir lebih 3 kali terakhir dah ni ustaz ni, mohong tu kan. Last dia main soalan, dia kata ustaz, kami dengar kan Nabi naik di atas ni jumpa Allah Ta'ala, betul ke? Nabi tengok sungguh kan dengan mata? Baik, maka dia menjadi perbahasan para ulama. Ada yang mengatakan Nabi tak tengok dengan mata kasar macam kita duk tengok ni, berdalilkan firman Allah la tudrikuhul absar. La yudrikuhul absar, Allah Ta'ala ni tak dapat dilihat dengan mata panca indera, mata kasar kita. Tu pandangan ulama mengatakan Nabi tengok dengan mata hati. Tetapi kebanyakan para ulama, jumhur ulama menyatakan Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam keadaan yaqazah, makna kata dalam keadaan sedar, macam mana kita ni lah. Tetapi bagaimana hal keadaan Nabi tengok, wallahu a'lam. Tetapi Nabi tengok dah, tengok secara jelas akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak pernah berlaku kepada mana-mana Nabi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita duk bergaduh dah, Allah tengok, Nabi tengok, Nabi tak tengok, Nabi tengok, duk bergaduh hak tu saja. Sampai berperang-perang, maka tak perlu bergaduh. Benda itu benda khilaf dalam kalangan ulama. Nak pakai hak ni boleh, nak pakai hak ni boleh. Yang penting kita beriman dan ambil i'tibar daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Hak tu je tuan-tuan, saya buat lawak-lawak tak arti kan, nak jerkah-jerkah pun tak arti ke. Jadi cara tu lah saya boleh habaq ke tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak faham pun, alhamdulillah. Pasal tuan-tuan main juga kan. Tak faham pun dapat agak pahala, tapi saya rasa faham kot. Saya tak cakap bahasa baling tak tudai tu kan. Jadi kita secara santai saja tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman dan dalam Islam. Dan tuan-tuan, saya sedang mencari siapa-siapa yang nak sponsor kitab sebanyak 25 naskah kitab Bahrul Madhi jilid 18. Kita baca di pondok kita tuan-tuan setiap hari Khamis malam Jumaat selepas Isya. Lepas maghrib tu kita dah baca Yasin, lepas tu ada tazkirah, lepas tu sembahyang Isya. Lepas pada tu kita buat pengajian lewat malam. Tak lewat enggaklah. Pukul 9.30, 9.45 tu kita mula sampai pukul 10.30, pukul 11 gitu lebih kurang. Kita baca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-18 yang membicarakan nikmat syurga, neraka dan juga hakikat iman. Jadi kita duk cari 25 naskah. Satu naskah saya pergi tanya dah, dia hasani RM42 kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ingin menyumbang boleh jumpa dengan saya. Dia kata ustaz duit tak ada, kereta Ferrari dah di rumah, ustaz angkat bawa balik pergi jual. Pun tak ada masalah, tidak menjadi masalah. Contoh gitulah. Jadi di pondok kita tuan-tuan memang kita lebih tekankan mengaji secara satu-satu. Kita tak baca habis lah. Lepas tu tanya apa tak tahu kan. Jadi kita baca satu dan pelajar kita dalam tempoh 4 tahun insya-Allah dalam kita punya silibus kita, mereka akan khatam lebih kurang 15 kitab. Tu dia punya subjek dia. Adapun tambahan yang lain, contohnya Bahrul Madhi ni tambahan, pengajian tambahan. Khatam bila tak tahu. Tapi kalau kita mula insya-Allah tak sampai kot 10 tahun kan, kita baca sesuai lah pada waktu malam. Kalau waktu malam duduk baca satu maka saya seorang ya. Celik-celik tak ada 3 kursi saja ya. Jadi kita baca ikut keadaan jemaah pada ketika itu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.